Baik, sekarang kita akan lihat topik asas tamadun Islam. Asas tamadun Islam ini ada 4, iaitu akidah, syariah, akhlak dan juga ilmu. Yang pertama adalah akidah. Bila kita sebut akidah, ia merujuk kepada kepercayaan terhadap 6 perkara rukun iman, iaitu yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikah, yang ketiga beriman kepada Rasul, yang keempat beriman kepada kitab, yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Jadi 6 teras dalam rukun iman ini merupakan asas kepada pembinaan akidah Islam, dan dengan adanya akidah ia membentuk sistem nilai yang menjadi asas kepada sesuatu tamadun. Apabila adanya sistem nilai, dia akan mengawal bagaimana bentuk sifat dan juga keadaan tamadun tersebut. Ini kerana dengan adanya kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga perkara-perkara yang termasuk dalam rukun iman ini, ia akan membentuk satu pemikiran yang maju, menghakis unsur yang membekukan seperti khurafat dan tahyul. Kerana perkara-perkara seperti ini akan melambatkan lagi proses pembinaan sesuatu tamadun. Jika kita lihat dalam sejarah umpamanya, tamadun barat berdepan dengan konflik di antara pihak gereja dan juga ilmuwan pada waktu itu. Kerana ilmuwan saintis dan sebagainya, mereka kadang-kala pihak gereja ini, mereka tidak dapat nak memahami dapatan kajian sains dan teknologi yang telah dihasilkan oleh pihak ilmuwan, sehingga mereka menganggap bahawasanya ini semua adalah satu ajaran yang karut dan juga sesat, menyalahi ajaran Kristian. Sebab itu mereka menolak perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Bahkan ada di kalangan padri Kristian ini menganggap bahawasanya ilmu sains dan teknologi sebagai satu ilmu sihir. Jadi mengakibatkan tamadun barat pada waktu itu ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi. Baik, kalau kita lihat dalam konteks tamadun Islam, dengan adanya asas akidah ini, kita akan dapat mengikis unsur yang membekukan seperti khurafat dan tahyul, kepercayaan kepada hantu dan sebagainya, yang mana benda-benda seperti ini akan melambatkan lagi proses pembinaan tamadun. Dan hakikatnya masyarakat Islam pada hari ini masih lagi dibelenggu dengan kepercayaan khurafat, walaupun kita berada di dalam dunia moden. Umpamanya kepercayaan tentang sial itu ada pada elemen-elemen tertentu. Umpamanya dalam kita masyarakat Melayu, ada yang beranggapan bahawasanya jika seseorang keluar daripada rumah terserempak dengan biawak umpamanya, ini adalah satu petanda sial, dan ini petanda bahawasanya individu tersebut bakal ditimpa dengan musibah tertentu, dan ini termasuk di antara kepercayaan khurafat. Bahkan Nabi SAW menyifatkan ini sebagai satu perkara yang syirik, iaitu at-tiyarah. Masyarakat Arab jahiliah, mereka di zaman Nabi SAW, antara amalan yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliah adalah mereka akan, sebelum keluar dari rumah, mereka akan melepaskan burung. Jika burung itu terbang ke kanan, itu ini petanda yang baik. Manakala jika terbang ke kiri, ini alamat yang tidak baik. Lalu Nabi SAW
menyatakan at-tiyaratu syirkun. Amalan mempercayai burung ini adalah satu amalan yang syirik. Jadi Nabi SAW dalam proses membina tamadun Islam di zaman baginda, antara perkara yang dibina, asas yang dibina secara kukuh oleh Nabi SAW adalah akidah. Kerana baginda percaya dengan memperkukuhkan asas akidah ini, maka kita akan dapat membina pemikiran yang maju dan boleh membina tamadun yang baik. Baik. Seterusnya, asas yang kedua adalah syariah. Syariah ini ia merangkumi beberapa elemen, antaranya adalah ibadat, yakni peraturan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, muamalat, iaitu peraturan hubungan sesama manusia. Selain itu, ia juga merangkumi soal jinayat, ini peraturan undang-undang yang melibatkan jenayah. Begitulah juga munakahat, proses ataupun garis panduan yang melibatkan nikah kahwin serta penceraian. Baik. Jadi syariah ini menunjuk jalan atau menentu kaedah pembangunan Islam supaya ia dibina mengikut acuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya, pencapaian pelbagai bidang adalah dalam kerangka mencapai matlamat syariah. Dan matlamat syariah ini, ataupun dia lebih dikenali sebagai maqasid syariah, ia merangkumi menjaga agama, nyawa, keturunan, akal dan juga harta. Sebab itu dalam kita nak membina sesuatu tamadun, kita harus pastikan bahawasanya proses pembinaan tamadun itu sesuai dengan kehendak syarak. Dalam masa yang sama, maqasid syariah atau matlamat objektif syariah itu juga mestilah dipelihara. Dan antaranya menjaga agama, nyawa, keturunan, akal dan juga harta. Dan banyak sebenarnya syariat Islam ini bertujuan untuk menjaga perkara-perkara asas yang 5 ini dalam agama. Saya ambil satu contoh di sini adalah menjaga nyawa, di mana sekarang ini kita berada dalam kita berdepan dengan wabak COVID-19. Sebab itu kita dapati fatwa-fatwa baru dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa yang mungkin kita tidak pernah dengar ataupun kita tak pernah alami sebelum ini. Umpamanya fatwa melarang pelaksanaan solat berjamaah di masjid dan juga solat Jumaat. Mungkin ada yang melihat ini dari sudut yang negatif, kerana kita merasakan bahawa bukankah sepatutnya dalam situasi seperti ini kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mengimarahkan masjid dengan ibadah. Namun dengan mengambil kira salah satu daripada maqasid syariah itu bertujuan untuk menjaga nyawa, dan setelah mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana mereka adalah pihak yang berautoriti dalam menentukan adakah ancaman COVID-19 ini benar-benar bahaya, dan ternyata ia sangat bahaya sehingga boleh mengancam nyawa, dan di Malaysia pun telah mencatatkan beberapa kematian, dan ini menunjukkan bahawasanya kita perlu membendung jangkitan ini. Dan antara caranya adalah kita mengamalkan penjarakan sosial dalam masyarakat, termasuklah dalam konteks ibadah. So oleh itu umat Islam tidak dibenarkan untuk solat berjamaah di masjid dan juga melaksanakan solat Jumaat demi untuk nak menjaga nyawa bagi mengelakkan berlakunya jangkitan. Baik, itu salah satu contohlah.
Seterusnya adalah akhlak. Ini juga merupakan salah satu daripada asas pembinaan tamadun. Kalau dilihat dalam sebelum ini yang telah saya huraikan tentang uh, definisi tamadun itu sendiri, ia dilihat daripada dua sudut. Yang pertama dari segi fizikal, kemajuan sains dan teknologi, infrastruktur dan sebagainya. Namun yang kedua yang perlu juga diberikan penekanan adalah kemajuan dari sudut pembangunan nilai, akhlak, rohani, budaya, dan ini juga merupakan aspek yang sangat ditekankan dalam Islam. Sebab itu salah satu daripada asas tamadun Islam adalah menekankan soal akhlak. Jadi akhlak adalah pelengkap dan lambang kesempurnaan penghayatan akidah dan syariah. Jadi akhlak Islam ini menyertai akidah dan syariah dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak sempurna akidah dan syariah tanpa akhlak. Dan ia merangkumi hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia dan juga dengan alam sekeliling. Sebab itu kita dapati Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita contoh uh, yang tauladan yang paling terbaik dalam soal akhlak ini. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha ibu ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menyifatkan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga antara objektif baginda diutuskan kepada manusia ini juga adalah untuk nak menyempurnakan akhlak. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dilantik menjadi rasul dan baginda bangkit di celah masyarakat Arab jahiliah yang mana mereka mengalami keruntuhan akhlak yang sangat dahsyat. Mereka merendah-rendahkan martabat wanita, uh, uh, saling menzalimi antara satu sama lain, tidak amanah dan sebagainya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bangkit di celah masyarakat jahiliah yang uh, berdepan dengan krisis akhlak, dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contoh teladan yang paling terbaik kepada mereka. Baik. Dan yang terakhir adalah ilmu. Asas sesuatu tamadun dalam Islam, kita menekankan kepentingan ilmu pengetahuan. Sebab itu kita dapati dalam tamadun Islam ini, konsep ilmu dalam tamadun Islam berasaskan nilai ketuhanan Rabbani dari segi sumber, penggunaan dan juga matlamat. Jadi sumber ilmu pengetahuan dalam Islam juga mesti berasaskan kepada sumber yang diiktiraf di sisi syarak. Kemudian penggunaannya juga mestilah sesuai dengan garis panduan yang ditetapkan oleh syarak, serta matlamatnya juga mesti sesuai dengan kehendak syarak. Penghayatan budaya ilmu juga mencorak kegemilangan tamadun Islam dalam berbagai bidang seperti bidang sains dan teknologi dan juga keagamaan. Jadi Islam tidak anaktirikan ilmu sains dan teknologi. Bahkan jika kita teliti daripada sejarah, kita dapati ramai di kalangan ilmuwan Islam yang telah menyumbang kepada perkembangan sains dan teknologi. Sebagai contohnya Ibn Sina dalam bidang perubatan, Al-Farabi dalam bidang matematik dan sebagainya. Banyak contoh sebenarnya yang boleh kita ambil. Tetapi yang pentingnya adalah sejarah telah membuktikan bahawasanya agama Islam tidak pernah menganaktirikan bidang sains dan teknologi. Bahkan ia seiring dengan ilmu-ilmu yang lain, cumanya ia mestilah menepati garis panduan yang ditetapkan oleh